Assalamualaikum, nama saya Ernisal bin Saleh. Di kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bekerja dari rumah ataupun work from home. Work from home ini wujud dan dapat dijalankan di seluruh organisasi kerajaan ataupun swasta di Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan, di mana seluruh rakyat Malaysia diwajibkan untuk tetap berada di rumah masing-masing. Dalam pada itu, beberapa pekerjaan perlu dilanjutkan semasa keadaan ini berlaku. Maka, akhirnya ramai kaki tangan kerajaan perlu melaksanakan tugasan ataupun melakukan pekerjaan mereka di rumah. Oleh itu, suka saya nyatakan pendapat saya bahawa terdapat banyak kebaikan dan ataupun keburukan work from home ini. Saya mulakan dengan pro ataupun kebaikan work from home, iaitu yang pertama, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk bersiap ke tempat kerja. Lazimnya, dalam kehidupan seharian, kita seperti biasa, kita akan bersiap awal pagi dan menyiapkan banyak perkara sebelum pergi ke tempat kerja. Namun, dengan wujudnya work from home, kita hanya melakukan pekerjaan dari rumah sahaja. Hal ini demikian kerana work from home mampu memudahkan kita sekiranya work from home ini tidak dapat dilaksanakan, maka sudah pasti banyak pekerjaan maupun pekerja ataupun pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, salah satu kebaikan work from home adalah kita tidak perlu tergesa-gesa untuk bersiap ke tempat kerja. Work from home juga dapat menjibatkan perbelanjaan serta kos pengangkutan kita. Lazimnya, jika kita pergi ke tempat kerja, sudah pasti kita akan makan di gerai atau di restoran, dan duit untuk mengisi minyak kenderaan pun akan digunakan. Seperti yang kita sedia maklum, work from home hanya perlu dilakukan di rumah sahaja. Maka sudah jelas ianya akan menjimatkan perbelanjaan seharian kita serta kos pengangkutan kita jika ingin ke tempat kerja. Sekiranya perkara ini tidak boleh dilaksanakan, maka work from home ini akan membebani kehidupan seharian seorang pekerja. Oleh itu, ianya mampu memberi manfaat kepada pekerja dengan menjimatkan kos perbelanjaan dan pengangkutan. Selain itu, banyak masa bersama keluarga juga salah satu kebaikan work from home ini ataupun manfaat work from home ini. Lazimnya, kita dapat meluangkan lebih masa bersama keluarga dan anak-anak semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, kaki tangan kerajaan ataupun swasta bekerja dan hanya melakukannya dari rumah sahaja. Hal ini menunjukkan kebaikan yang dapat kita lihat daripada bekerja dari rumah ini ataupun work from home. Oleh itu, banyak masa yang dapat kita luangkan bersama keluarga, hasil daripada inisiatif kerajaan ataupun organisasi swasta itu sendiri dengan bekerja dari rumah. Seterusnya, kebaikan yang dapat kita peroleh adalah kita dapat melakukan pekerjaan bila-bila masa sahaja. Lazimnya, apabila di tempat kerja, kita akan terkongkong oleh waktu pejabat ataupun waktu kita bekerja. Namun, apabila kita melakukan pekerjaan dari rumah sahaja, biarpun malam ataupun bukan waktu pejabat maupun bukan waktu untuk kita bekerja, kita akan dapat melakukan pekerjaan itu dari rumah pada bila-bila masa sahaja. Maka kebaikan work from home adalah kita dapat melakukan pekerjaan bila-bila masa sahaja dari rumah. Baik, beralih pula saya kepada kontra ataupun keburukan yang ada pada work from home ini.
Saya teruskan dengan yang pertama, yaitu disiplin kerja tidak sama seperti di pejabat ataupun di tempat kerja. Lazimnya, jika di tempat kerja, kita hanya fokus kepada pekerjaan sahaja dan tiada perkara yang mengganggu kita. Hal ini demikian kerana perbezaan yang amat besar apabila kita melakukan pekerjaan dari rumah. Disiplin kita berbeza apabila wujudnya gangguan seperti anak-anak bermain, pekerjaan rumah dan macam-macam lagi. Maka sudah jelas disiplin diri kita untuk melakukan pekerjaan akan kurang dan berbeza apabila kita bekerja dari rumah. Oleh itu, disiplin diri tidak akan sama di tempat kerja adalah salah satu keburukan yang ada ataupun wujud jika kita bekerja dari rumah. Selain daripada itu, antara keburukannya ialah kita akan melakukan pekerjaan secara sambil lewa dan tidak cergas. Seperti yang kita ketahui, jika kita berada di rumah, sudah pasti kita akan malas untuk melakukan pekerjaan. Kita juga akan menangguh pekerjaan sekaligus kita akan anggap sambil lewa dan tidak cergas ataupun tiada semangat untuk melakukan pekerjaan. Hal ini demikian kerana kebiasaannya di tempat kerja akan ada pemantau pekerja semasa kita bekerja dan ini akan menjadikan pekerja itu rajin melakukan pekerjaannya. Namun, jika kita berada di rumah, tiada sesiapa yang akan tegur dan pantau akan pekerjaan kita. Maka, itu akan menjadikan work from home ini mempunyai keburukan, yaitu kita akan melakukan pekerjaan secara sambil lewa dan tidak cergas. Di samping itu juga, kontra yang wujud pada work from home ataupun bekerja dari rumah adalah kita akan sukar untuk melakukan perbincangan. Mutakhir ini, dalam pekerjaan apapun, kita perlu rujukan ataupun pertanyaan secara bersemuka untuk memudahkan kita memahami kerja yang perlu kita lakukan ataupun yang perlu kita buat. Namun, jika kita melakukan pekerjaan dari rumah, kualiti ataupun maklumat kerja pun yang sampai tidak akan sama dengan di tempat kerja. Tidak dinafikan work from home, kita boleh jalankan mesyuarat atas talian. Namun, kualiti maklumat tersebut tidak sama dengan apa yang kita terima jika kita bersemuka. Oleh itu, dengan melakukan pekerjaan dari rumah ini dapat mendatangkan keburukan kepada pekerja. Antaranya, sukar untuk melakukan perbincangan. Seterusnya, pengurusan masa tidak teratur juga adalah keburukan yang ada pada work from home ini. Lazimnya, jika kita di rumah, kita tidak tahu dan kurang masa untuk menggunakan gadget ataupun teknologi. Pada masa yang sama, ianya akan mengganggu pengurusan masa kita. Jika pada waktu itu ada pekerjaan yang perlu kita lakukan, sekaligus akan melakukan pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, dan macam-macam lagi, maka jelas terbukti work from home ini mengganggu pengurusan masa kita, kerana masa di rumah akan digabungkan dengan masa untuk kita bekerja ataupun melakukan pekerjaan. Oleh itu, jelaslah pengurusan masa tidak teratur juga adalah keburukan yang ada pada work from home ataupun bekerja dari rumah. Kesimpulannya, terdapat banyak pro dan kontra ataupun kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada pada work from home ataupun bekerja dari rumah. Sehubungan dengan itu, kerajaan ataupun pihak pengurus syarikat ataupun organisasi perlu bekerjasama dengan kaki tangan dalam menutupi kelemahan yang ada pada work from home ini. Secara tidak langsung, hasrat kerajaan dan seluruh pengurus organisasi dalam memastikan sistem mereka berjalan lancar dan sistematik.
walaupun dalam keadaan darurat akan tercapai. Sekian daripada saya. Terima kasih.